Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Maaf tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, kita agak lewat kuliah duha pada hari ini. Walaupun demikian, kita masih lagi berada pada waktu duha, dan moga-moga kita tidak lupa untuk menunaikan salat sunat duha. InsyaAllah ia menaungi kebaikan dan keberkatan dalam hidup kita, insyaAllah. Pada pagi ini saya akan membaca hadis yang ketiga daripada kitab 20 hadis pilihan rahmat Nabi SAW, iaitu tuntutan supaya menyayangi semua golongan. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, seseorang yang menyayangi orang lain pasti akan disayangi Allah. Sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Islam ini datang dengan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah rahmatan lil alamin, pemberi dan pendatang rahmat kepada sekalian alam. Sudah tentulah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ajaran yang mendidik umatnya agar memiliki sifat kasih sayang. Bukan sahaja kasih kepada manusia, tetapi kasih kepada seluruh makhluk. Bukan sahaja kasih kepada ahli keluarga, tetapi juga kasih kepada haiwan-haiwan, kepada ternakan, kepada tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk yang ada. Bukan sahaja kasih kepada orang-orang yang beriman, tetapi juga memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang yang bukan Islam. Kasih sayang itu lahir daripada jiwa yang bersih, daripada jiwa yang lembut, daripada hati yang penuh rasa bertanggungjawab kepada Allah, kepada agama dan kepada masyarakat. Bagaimana kita mahu menanam sifat kasih sayang ini? Sudah tentu paling asas ialah kita membina hati kita dengan rasa untuk mengikuti dan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat kasih sayang ini bukan sahaja bererti lemah lembut, tetapi kasih sayang ini bererti memiliki sifat rasa kebertanggungjawaban. Kalau kita kasih kepada anak, bukan maknanya kita bersikap lemah lembut sahaja kepada anak-anak, sehingga kita membiarkan mereka tidak membaca, tidak menulis, tidak berasa bertanggungjawab dengan sistem pengajian semasa COVID ini, tidak sembahyang. Kerana kita rasa kesian kepada mereka waktu pagi, kita tidak bangunkan mereka untuk sembahyang subuh. Itu bukan sifat kasih sayang yang diajar oleh Nabi SAW. Sifat kasih sayang kepada anak-anak kita bererti kita mendidik mereka sehingga sampai ke suatu masa kita mesti menegur mereka. Bahkan Nabi mengajar sehingga sampai ke suatu tahap perlu memukul mereka tanpa mencederakan mereka, dengan harapan agar mereka selamat daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Demikian juga kita bersikap kasih sayang dengan jiran-jiran kita. Bukan sahaja kita perlu memberikan sumbangan, kita bukan sahaja memberikan bantuan pada mereka, tetapi juga kita mesti menegur mereka jika mereka melakukan kesilapan. Kita mesti memperbetulkan mereka jika mereka melakukan kemungkaran. Kita mesti mengajak, memegang tangan mereka agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bersifat kasih sayang kepada haiwan. Orang-orang ramai, kadang-kadang ramai yang menternak lembu, menternak kambing, menternak ayam. Ini adalah suasana dalam sebuah masyarakat. Orang yang kasih kepada lembu-lembu mereka sepatutnya tidak membiarkan ternakan mereka berada di atas jalan raya, kerana orang yang membiarkan ternakannya sehingga berkeliaran di atas jalan raya akan mendedahkan bukan sahaja bahaya pada ternakan mereka, tetapi membahayakan orang yang menjadi
pengguna-pengguna jalan raya itu. Akhirnya kita melihat orang yang aksiden, kereta mereka rosak. Akhirnya pengguna-pengguna ada yang mati, yang cedera, yang patah. Orang yang bersikap kasih sayang kepada orang, dia jaga ternakan dia agar memberi makan mereka dengan baik, menternaknya dengan baik, menjaganya dengan baik, dan jangan biarkan berkeliaran di jalan-jalan yang akhirnya seolah-olah kita tidak memiliki kasih sayang kepada pengguna-pengguna jalan raya. Bila kereta mereka rosak, mereka terpaksa menggunakan keuangan untuk baiki kereta mereka. Motor mereka rosak, bagaimana mereka nak mencari keuangan untuk membaiki motor-motor mereka. Bahkan jika mereka cedera, bagaimana mereka terpaksa menanggung kesakitan, kecederaan. Kalau mati, bagaimana ahli keluarga mereka akan merasa sedih dengan kematian ayah mereka, abang mereka, keluarga mereka dengan sebab melanggar ternakan-ternakan yang kita biarkan. Inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Sifat kasih sayang inilah akan menjadikan umat ini baik. Orang yang memiliki kasih sayang, hidup berjirang, tanah kotor, air kotor daripada rumahnya, dia tidak akan alirkan ke rumah orang lain, kerana dia sedar kalau dia rasa busuk, orang lain juga akan mencium busuk yang dia bau. Ini sikap yang patutnya ada. Baulah kita dikasihi oleh makhluk yang ada di langit. Kalau kita kasih dengan sahabat-sahabat kita, sebagaimana kita benci, kita difitnah, dikeji, dicerca, demikian juga kita sendiri sepatutnya memiliki sifat kasih sayang. Tidak akan mencerca kawan kita, tidak akan menyindir kawan kita, tidak akan mengutuk kawan kita, tidak akan mengumpati kawan-kawan kita, kerana kita memiliki sifat kasih sayang yang sebenar. Natijah orang yang memiliki sifat kasih sayang ini, dia akan merahmati seluruh makhluk yang ada ini kerana mengikuti Nabi SAW. Saya teringat satu kisah bagaimana sifat kasih sayang yang ada pada diri sahabat Nabi SAW, iaitu Amr bin As, ayah kepada Abdullah bin Amr yang menjadi perawi hadis Nabi yang kita baca ini. Amr bin As menjadi pemimpin angkatan tentera untuk menyerang kota ataupun menyerang Mesir. Apabila sampai di suatu tempat yang dinamakan Pustat. Pustat itu kemah yang dibina Mesir Qadim. Amr bin As membina kemah tentera di situ untuk bersiap masuk dan menyerang kota ataupun menyerang Mesir ketika itu. Apabila bersiap begitu lama dan melihat, meneliti, mengkaji suasana di Mesir, bagaimana nak berhadapan dengan rakyat di Mesir agar jangan memulakan peperangan tetapi memulakan dengan dakwah. Tiba-tiba ada seekor burung telah membuat sarangnya. Ada sarang burung di atas khemah Amr bin As. Apabila Amr bin As mahu meruntuhkan ataupun memusnahkan ataupun membuang khemah-khemahnya untuk bersiap masuk ke Mesir, tiba-tiba Amr bin As melihat di atas khemahnya ada sarang burung ini. Membuatkan Amr bin As membiarkan khemahnya kerana sifat kasih sayang kepada seekor burung yang sedang bersarang di atas khemahnya, sehingga hari ini digelar Pustat ataupun Pustat yang tepat khemah dibina Amr bin As. Itulah sifat kasih sayang. Kalaulah kasihnya Amr bin As terhadap sarang burung, untuk merosakkan sarang burung, untuk menghancurkan sarang burung, sehingga membiarkan khemahnya di situ kerana burung sedang bertelur, sedang berada dalam khemahnya. Itulah dia, Allahu Akbar. Amr bin As akhirnya berjaya membuka kota Mesir. Bagaimana kita nak mendidik sifat kasih sayang ini di dalam hati kita. Dan saya ucap syabas kepada NGO ke NGO, kepada individu-individu yang memiliki sifat yang sangat hebat sehingga bersedia turun daripada Terengganu pergi ke Raub, pergi ke Maran, pergi ke kawasan misi banjir
kerana tuan-tuan kemungkinan memiliki sifat kasih sayang ini. Teruskan sikap dan sifat kasih sayang ini kepada semua orang agar kita dikasihi. Yarhamkum man fis sama. Nescaya akan dikasihi oleh makhluk yang ada di langit. Malaikat-malaikat kasih kepada kita, insya-Allah. Kita berdoa dengan suasana yang ada pada hari ini agar kita memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk. Dan saya juga berdoa tuan-tuan agar tuan-tuan sentiasa berdoa kepada saya agar Allah Ta'ala semaikan, suburkan sifat kasih sayang dalam diri saya dan dalam diri seluruh ummah ini agar kita dikasihi oleh seluruh makhluk di langit, insya-Allah. Saya cukuplah sekadar itu kuliah duha yang singkat ini agar kita ambil manfaat. Jika ada yang stay at home, teruskan mendengar kuliah ini dan mengambil manfaat dengan kuliah ini. Mereka yang berada di mana-mana, insya-Allah ambil manfaat sedikit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita memiliki sifat Ar-Rahimun. Kita menjadi orang yang bersikap kasih sayang yang akhirnya Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang maha memiliki sifat kasih sayang akan mengasihi kita dan seluruh makhluk akan mengasihi kita, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agar semua yang ada di luar sana sihat dengan agama, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.